Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi isu konspirasi berkaitan tentang lembu Samiri di pembukaan Commonwealth. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama sebelum kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Jom kita tengok video itu. Yang ni yang kata lembu merah, lembu merah. Kalau dia orang ni panggil Raging Bull, tu dia. Lembu merah tu macam menunduk, dia ikut perempuan tu. Perempuan ke lelaki? Perempuan tu nampak gaya. Senyum saja. Padahal robot ni yang jaga belakang. Tu dia. Dekat situ ada banyak tulisan, Charles Gray. Tu tulisan siapa tu? Nama-nama orang tu. Iron Link, Callaghan, tak tahu. Tu Hunter. Dia ada maksud-maksud lah ni. Cantik betul lah dia punya replika lembu dia ni. Tu dia. Dah hilang warna merah dah. Tak jadi lembu merah dah. Tu dia lembu tu naik. Tu Samiri. Mata dia boleh berkedip lah. Padu lah. Sahabat-sahabat, gambar ataupun video yang kita tengok itu adalah gambar beberapa hari lepas ketika berlangsungnya majlis pembukaan Sukan Commonwealth tahun 2022 di Birmingham, England. Pelbagai sambutan menarik yang dilihat sebagai satu daya tarikan tahunan yang telah menjadi acara pada majlis berkenaan. Tetapi biasalah orang Malaysia sangat mudah mencipta teori konspirasi yang bukan-bukan. Dalam upacara pembukaan Commonwealth berkenaan, ada replika lembu jantan yang kita tengok tadi yang disebut juga dengan The Raging Bull, yang muka ada bengis dengan lampu yang bermacam-macam warna, tapi yang di-highlightkan adalah warna merah. Dikatakan bahawa ini adalah lembu Samiri yang menjadi tanda Dajjal akan segera keluar. Sahabat-sahabat, isu ini adalah isu kecerdikan dan kepandaian, di mana hadis Nabi SAW ataupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Dajjal akan keluar dengan munculnya lembu Samiri. Anda tak akan jumpa hadis berkenaan, melainkan ia diriwayatkan oleh geng-geng teori konspirasi. Bahkan saya ada membaca artikel konspirasi yang mereka-reka perbualan Samiri dengan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in cukup tak bertanggungjawab apa yang mereka lakukan. Apakah mereka ini tak mahu untuk berdisiplin dengan fakta hadis, tapi mahu menakut-nakutkan orang dengan Dajjal? Adakah mereka mahu memakai wajah Islam sedangkan mereka lah Dajjal yang sebenar? Apa tujuan mereka sebenarnya? Yang jelas, lembu di Birmingham itu ada sejarahnya tersendiri. Bandar Birmingham memang dikenali sejarahnya dengan pasar Bull Ring, sebab terdapat sebuah pasar di tengah-tengah bandar Birmingham itu yang dijadikan tempat sembelihan lembu hidup. Kira macam pasar basah besar macam itulah. Pasar ni pasar lama, established sejak pertengahan kurun ke-11, yang awalnya cuma tempat dagangan tekstil dan berlaku perubahan demi perubahan sehingga menjadi tempat penjualan lembu yang disembelih hidup-hidup dekat tempat tu juga. Sebelum disembelih, lembu-lembu tersebut akan diikat pada gegelung besi di tengah pasar tersebut, dan kerana itulah tempat tersebut dikenali dengan nama Bull Ring. Atas sebab itu, lembu dijadikan maskot ataupun tema Sukan Commonwealth di Birmingham kali ini. Ia sempena mengambil sejarah pasar tertua berkenaan. Maka tak ada langsung kaitan dia dengan lembu Samiri. Mungkin kalau orang-orang kita ni pergi sebut berkaitan tentang hal ini, berkaitan tentang lembu Samiri ni kepada orang Birmingham, mungkin mereka sendiri pun boleh gelak ataupun mereka kata apa gila mereka ni. Ia cuma iconic of Birmingham sahaja. Dia bukan lebih daripada tu. Yang kita paranoid sangat ni pasal apa? Tapi itulah yang berlaku kepada geng-geng konspirasi, iaitu mereka memang akan jadikan apa sahaja untuk membuatkan mereka paranoid, sehingga spender kat rumah pun mereka akan kata itu adalah perancangan Dajjal
Dajjal sebab bentuknya segitiga macam piramid. Sahabat-sahabat, kita memang mempercayai wujudnya konspirasi dalam dunia ini, dalam pelbagai isu dan pelbagai perkara. Ada konspirasi dalam politik negara, ada konspirasi dalam keluarga, ada konspirasi dalam pejabat, ada konspirasi dalam masyarakat. Tetapi kita telah dididik untuk tidak percaya kepada sesuatu perkara melainkan melalui bukti dan hujah yang terang. Geng-geng konspirasi teori ini, mereka mempunyai masalah psikologi yang disebut sebagai paranoid ataupun paranoia. Kerana ini adalah keadaan seseorang yang merasa terlalu curiga, tidak percaya dan bimbang orang lain akan menyakitinya sehingga mereka berfikir secara tidak rasional dan mereka sentiasa merasa takut. Oleh sebab itu, mereka akan menjadikan semua benda sebagai jalan untuk merasa curiga. Sehingga hadis-hadis dan ayat Al-Quran pun akan digunakan untuk kepentingan paranoid mereka. Islam adalah agama yang sentiasa mengingatkan umatnya untuk tidak menjadi paranoid. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Iyyakum wazann fa inna zanna akdzabul hadis." Hati-hati kamu dengan sikap bersangka-sangka, kerana sikap bersangka-sangka adalah bicara paling tidak boleh dipercayai, paling mohong sekali. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Sikap asyik bersangka-sangka ini adalah sikap paranoid apabila ia merasakan dirinya akan mendapat ancaman yang buruk akibat sesuatu. Dalam hal hari ini, geng konspirasi merasa dunia ini akan hancur kerana Dajjal sudah semakin hampir datang. Kata mereka, banyak tanda-tanda yang sudah terbukti bahawa Dajjal akan bangkit dan merosakkan dunia ini. Mereka berasa cemas dan tertekan. Dan dalam isu Samiri ini, mereka mengatakan bahawa dengan munculnya lembu Samiri, lepas ni muncullah Samiri ataupun muncullah Dajjal selepas ini. Sedangkan umat Islam pada akhir zaman hanya disuruh untuk mengikut agama dan berpegang teguh dengan suruhan agama. Itu sahaja, tak lebih daripada tu. Tak perlu cemas. Bahkan ada hadis menyatakan bahawa sifat orang akhir zaman adalah orang-orang yang sabar. Maksudnya mereka dalam keadaan tenang, bukan cemas dan takut. Fitnah akhir zaman yang paling teruk ialah apabila kita merasa takut secara berlebih-lebihan dengan kemunculan Dajjal, sehingga kita menyibukkan diri mencari tanda-tanda kemunculannya. Akhirnya kita buang masa dan kita kerugian dalam membuat perkara-perkara yang bermanfaat. Nabi SAW sebut, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dia. Hadis ni hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ulama-ulama hadis yang lain. Dr. Mustafa Adib Al-Bugha ketika mensyarahkan hadis ini dalam buku dia Al-Wafi, syarah hadis 40, buku ni, dia sebut sebab yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan manusia, merosakkan masyarakat dan mencetuskan kebinasaan ialah campur tangan sebahagian manusia terhadap urusan orang lain, khususnya dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan mereka. Oleh itu, di antara dalil istiqamah dan benarnya iman seseorang Muslim itu ialah dia meninggalkan campur tangan dalam urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengan dia. Manusia hidup di dunia ini, dia dikelilingi oleh ramai manusia yang lain. Kesibukan dan perhubungan banyak berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Seorang Muslim adalah bertanggungjawab terhadap semua amalan yang dilakukannya, bertanggungjawab terhadap setiap saat yang dihabiskan dan setiap perkataan yang dituturkan. Oleh itu, apabila dia menyibukkan diri dengan segala yang ada di sekitarnya dan mencampuri bidang-bidang yang tidak berkenaan, maka semua itu akan melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawabnya. Dengan itu, di dunia dia terseksa dan di akhirat kelak akan dihukum dengan balasan yang setimpal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.